Iaitu dia mari hadis Abu Hurairah, ia kata Nabi SAW melarang daripada jual beli dengan menggunakan anak batu. Anak batu yang menentukan apa yang dijual atau apa yang hendak dibeli itu. Anak batu. Dia ada beberapa bentuk ni. Ada beberapa bentuk. Cuba kita tengok dalam syarah Nawawi itu dulu. Ada 3 tafsiran. Dia kata, yang pertama, seseorang tu kata, saya jual kepada engkau kain-kain ini, kain-kain yang kena anak batu ni, yang saya nak balik ni. Ataupun saya nak jual kepada engkau tanah ni, daripada sini sampai ke mana? Sampai ke anak batu. Saya nak pergi ke anak batu ni, sampai ke situ. Daripada sini sampai ke situ. Tu tak boleh lah tu. Biar jelas lah ayat. Berapa keluasan dia kalau tanah, biar jelas. Tak boleh pasal pekong-pekong gitu. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, seseorang berkata, saya jual kepada engkau dengan syarat. Engkau ada pilihan, sehingga saya pekong anak batu. Bila saya pekong, tak ada dah. Tak ada pilihan. Itu tafsiran yang kedua. Maknanya kalau nak pilih, nak kata nak kau tak seka sebelum saya pekong. Kalau dah saya pekong, tak boleh. Itu habislah hak khiyar, hak memilih itu. Itu yang kedua. Tafsiran yang ketiga, iaitu balengan itu sendiri, lontaran anak batu itu sendiri dikira sebagai akad jual beli dah. Hak tu sendiri sebagai akad jual beli dah. Situ. Lepas tu Imam Nawawi kata, dia kata hadis ini merupakan satu prinsip asas yang sangat besar dalam agama kita. Beribu-ribu hukum boleh duduk bawah prinsip ni. Banyak ni hukum boleh masuk bawah ni. Dalam kitabul buyu' jual beli ni banyak ni perkara-perkara ataupun cabang-cabang masalah yang boleh masuk di bawah ni. Sebab itu Imam Muslim sebut dulu. Sebab dia sebut ni hak ni merupakan prinsip, iaitu hak ada unsur-unsur tipu daya. Contoh hak zaman jahiliah lagu ni, kalau lagu lain pun serupa jugalah, ada unsur tipu daya tu, waktu tak boleh. Lepas tu dia kata masuk banyak masalah lah, tak terhingga banyak ni. Seperti menjual hamba yang lari, kata dia, daripada tuan dia tu nak jual, tak boleh. Pasal apa? Pasal tak tutup. Lepas tu ada unsur tipu daya, tak boleh menyerahkan kepada pembeli. Dan menjual benda yang tak ada, benda tak ada nak jual, tak boleh juga. Menjual benda majhul, benda yang tidak diketahui macam mana, tak boleh juga. Menjual benda yang tidak mampu seseorang itu menyerahkannya kepada pembeli, tak boleh juga. Menjual benda yang mana miliknya itu belum sempurna, miliknya belum sempurna, jual hak tu tak boleh. Orang dia beli tapi dia tak bayar lagi, nak jual. Termasuk dalam hal ni juga. Menjual ikan dalam air yang banyak, air kalau dalam payah tu boleh hak tu. Kalau dalam payah tu kita kata ni kolam besar gitu mah. Dan menjual susu hak duduk dalam labu susu tu, masih di dalam labu susu. Sebanyak mana susu? Tak tentu tu. Nak tubik sebanyak mana? Secetong kau, 2 setong kau, kalau sebanyak mana? Tak jelas. Sebab tidak jelas tak boleh. Menjual kandungan binatang dalam kandungan ibu dia, tak keluar lagi. Dah mati pun tak tahu keluar, tak tahu lagi. Tak boleh. Menjual ba'd as-subrah mubhaman, menjual longgokan makanan kau apa-apa yang secara samar, tidak jelas berapa sukatan dia, tak boleh. Dan jual kain, jual kain dengan kain, maknanya kalau tidak jelas lah. Begitu juga kambing dengan kambing, dan banyaklah contoh-contoh lain. Ni semua ni kata dia jual beli yang tak boleh lah. Pasal apa? Sebab terdapat gharar, unsur tipu daya tanpa sebarang keperluan. Tak ada sebab. Lepas tu dia mari pula pecahan masalah. Kadang-kadang boleh berlaku juga ada sedikit unsur tipu daya tu ada, mana tidak jelas tu ada sedikit sebanyak, tetapi dimaafkan dalam agama. Ada setara ni dimaafkan.
Sebab apa? Kalau kita nak perlu sangat, jadi susah pula. Jadi susah pula. Misalnya seperti kita tidak tahu asas rumah. Asas rumah tu lagu mana? Rumah ni di depan masjid. Mana kita nak tahu bawah ni lagu mana? Apa dia ada? Tak tahu. Jadi tak perlu tahu waktu tu. Bahkan menyusah pula. Menyusah. Nak akad lagu mana? Rumah batu. Begitu juga kalau seseorang tu menjual kambing yang hamil. Kambing yang hamil. Waktu pun tak apa juga. Mana hak mengandung, hak sedang mengandung, kita nak jual lah sekali lah. Tak apa. Sebab apa? Kalau kita nak ambil kira harga dia ni kata 200 ni, dengan mengambil kira sekali hak dalam. Lepas tu kalau hak dalam tu mati, tak ambil kira gitu. Kira borong. Tak apa. Sebab apa? Kita nak menentukan dia ni hidup kau tidak hidup, kau cacat kau tidak cacat, kau hak dalam perut, mana kita tahu? Sedangkan kita nak sekarang, dia nak jual sekarang ni. Nanti nak beranak dulu kau baru boleh jual. Menyusah lah tu. Itu tak apa. Padahal kita tak tahu habis kan, secara detail tak tahu juga. Tak apa, dimaafkan, dibenarkan. Begitu juga allati fi dhar'iha laban. Kambing nak jual kambing ada susu dalam labu susu dia, kita nak jual. Kalau kira susu tu kalau jual secara berasingan, dia ada nilai dia sendiri. Tapi kita nak jual secara borong lah kambing tu. Jadi apakah kita kena detail susu dia gini-gini? Ada. Pakai jual sekali gitulah. Tak apa tu. Walaupun kita tidak tahu susu dalam labu susu dia tu sebanyak mana, dengan jelas, dengan tepat, kita tidak tahu. Dengan tidak tahu tu ada unsur tipu daya jugalah, tak jelas jugalah kalau nak kira. Tapi tak apa kalau lagu tu. Fa innahu yasihhu lil bai'. Kerana ini sah, boleh jual beli ni. Kerana asas itu dia mengikut asas rumah tadi, dia mengikut zahir dia. Gitulah kira. Dan kerana keperluan itu menghendaki dibolehkan. Dan maknanya tidak menyusahlah kita. Kerana tidak boleh kita nak tengok bawah tu macam mana nak tengok. Begitu juga tentang kandungan kambing, apa susu kambing kita nak jual tadi, kambing dia tu. Lagu tu juga kita tidak boleh tahu dengan tepat. Begitu juga orang-orang Islam, umat Islam, ulama lah maksud dia, ijma' mengatakan harus beberapa perkara dijual, beberapa perkara yang ada sedikit gharar, maknanya unsur-unsur tidak jelas tadi. Tak apa, kita boleh jual. Tetapi kena sedikit, janganlah banyak sangat unsur-unsur tidak jelas. Jangan ketara sangat. Sikit-sikit. Bahkan kalau kita nak peraluh tu jadi susah pula. Hak tu tak apa. Mereka juga sepakat mengatakan sah jual jubah. Jubah kok ada dalam dia tu ada kapah kau misalnya. Jadi kapah tu banyak mana? Kapah lagu mana? Nak ditiak tu buka punah baju pula. Tak apa tu. Kalau nak kiranya kapah tu jual suku, boleh jual suku kalau nak kira. Tapi sekarang ni dalam jubah ataupun dalam kok, kalau kita kata nak tahu isi hot dalam tu lagu mana, tak perlu tu. Tak perlu. Tak apa tu. Walaupun kita tak tahu, tak apa. Sah jual beli tu. Mereka juga sepakat mengatakan boleh sewa rumah, binatang dan kain dan seumpamanya untuk sebulan. Padahal sebulan tu ada 30 hari, ada 29 kalau mengikut ni Qamariah ni, bulan Qamariah ni. Kalau mengikut bulan ni orang putih ni pun super juga, ada 31, ada 30, bahkan ada 29, ada macam-macam lah. Tak apa, sebut sebulan tu kira hak maklum lah, kira maklum. Jadi kalau katakanlah tak cukup 30 hari, 29 pun tak apa juga. Gitu lah. Ni sikit-sikit ada ni, sikit-sikit ada hak tidak jelas tu, tak apa dikira. Mereka juga sepakat mengatakan harus masuk ke dalam bilik air, masuk ke dalam bilik air dengan bayaran. Sebab kita ni pun ada juga masuk jamban tu kena bayar 10 sen. Lepas tu orang pergi buang air tu tak serupa banyak mana. Tak serupa. Tak apa tu. Orang tidak kata mesti kena serupa. Macam mana nak buat? Tak boleh. Ini dia kira tak apa. Serupa juga masuk bilik mandi. Tak serupa orang ni mandi sebanyak ni, orang ni mandi sebanyak ni. Guna air tu tak sama banyak tu. Tapi bayarannya sama.
Berapa lagu tu? Kalau mandi 50 sen, 50 sen berlaku. Padahal orang mandi tak serupa guna air. Itu tak apa. Dimaaf, sepakat ulama, ijma' ulama kata tak apa hak lagu tu. Duduk dah ni dia sebutlah. Guna air tak sama, duduk dalam tu pun lamanya tidak sama, tak apa, dimaafkan. Begitu juga sepakat menyatakan kalau minum air beli air, ia tidak serupa hak minum air. Zaman dulu dia ada sakak. Sakak ni maknanya orang yang jual bubur air lah, jual tuai air. Nak minum tu kena bayar sebanyak ni 10 sen kalau kita kata. Jadi orang minum tu tidak serupa seperti tadi lah juga, tidak sama banyak. Tak apa dia kira 10 sen pun tak apa, walaupun tidak sama. Apa yang diminum itu tidak sama kadarnya. Dan berbeza pula orang yang minum tu, ada yang minum banyak, ada yang minum sikit. Begitu juga ulama ijma' mengatakan tidak sah jual beli anak dalam kandungan binatang. Dah buruh hak dia di udara, tak boleh. Pasal apa? Pasal ada gharar, tipu daya, tidak jelas, dan boleh menimbulkan perkelahian ke apa. Dia kata dah boleh kita igak. Yalah boleh lah, tapi orang tu takkan sehari duduk situ. Dia ada kerja lain. Takkan sehari duduk situ. Rugilah dia pula. Dia ada kerja lain. Hari ni tak ada, esok lah pula nak igak burung. Tak boleh lagu tu. Itu ada unsur gharar, tipu daya, dan menganiayai mana-mana pihak. Sedangkan dalam konsep Islam ni, selain daripada hak tadi yang disebutkan tadi, dia ada dua perkara: la tazlimun wa la tuzlamun. Kamu tidak menganiaya orang, dan kamu pun tidak dianiayai. Itu asasnya. Menganiaya orang pun tidak, kita kenyaya pun tidak. Itu asas muamalah. Walaupun hak tadi hak boleh tadi, walaupun ada sikit sebanyak, tak apa. Sebab sekarang ni lah, kalau masalah baru ni sekarang ni, kita pergi makan di hotel, buffet. Buffet kau apa-apa kau kita kata bayar sekian-sekian, lepas tu ikut nak makan. Tak serupa kan orang makan, tak serupa kan. Ada makan banyak, ada makan sikit, tapi bayar tu buat apa serupa. Kalau nak kira tak sama tu tidak jelas molek. Tak apa tu dia. Sebab tu dia sama-sama setuju dah. Dah cakap makan, nak makan banyak mana. Tu dia pun kata apa, memang dia buka dah. Begitu. Itu tak apa. Serupa juga kita naik kereta di bandar-bandar kan, dia pakai meta tu, tak jelas juga tu. Nak pergi tempat tu kadang-kadang driver tu pun tak tahu juga sejauh mana. Apa boleh ke tu? Tak jelas. Kalau nak kira segala-galanya kena jelas, susah tu. Bukan semua driver ni dia tahu tempat kita nak pergi. Lepas tu kita nak bayar banyak mana tempat kita nak pergi, tak jelas. Kita tidak putus daripada awal, sebab kita tidak tahu jarak dia. Kita pun tidak tahu, driver pun tidak tahu, tapi meta ada. Pakar tu boleh. Sebab itu boleh menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan tak senang hati mana-mana pihak. Boleh. Termasuk dalam ni dimaafkan sedikit sebanyak kalau ada unsur-unsur tidak jelas tu. Gitulah. Kemudian hak berkait dengan hak tadi, ada kaitan juga ni. Ada unsur gharar, ada unsur gapa ni, tipu daya ataupun tidak puas hati, tidak senang hati ni, termasuk sebab yang anda nak sebut ni, sebab tempat kita umumnya orang pakai mazhab Syafi'i, orang panggil bai'ut ta'ati ataupun bai'ul mu'atat. Bai'ul mu'atat ni lagu mana? Jual beli. Kita pergi supermarket je lah. Kita pergi supermarket, barang tulis dah harganya, ambil. Tak kecek sepatah dengan orang jual, pergi letak dekat kaunter, dia pun ambil pecek-pecek, kita pun boleh pilih. Ada kecek sepatah, sah ke tidak? Sah ke tidak? Mengikut asal mazhab Syafi'i tak sah. Dia kena ada ijab qabul. Kalau sebab dia ada usul tak jelas tu, tak jelas nak ke ambil ni sebagai gapo kalau kemana, tak jelas. Tu. Jadi ini pun khilaf juga, bai'ut ta'ati ataupun bai'ul mu'atat, ini dia khilaf antara ulama.